Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, kita akan sambung ya matematik tingkatan 3. Okey, bab 8. Hari ini kita nak sentuh subtopik kita 8.2 lokus dalam 2 dimensi. Okey, baiklah, kita akan tengok lokus dalam 2 dimensi, beberapa jenis lokus. Okey, hari ini kita tengok dulu lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Okey, bagi lokus yang suatu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap adalah sebuah bulatan yang berpusat di titik tetap tersebut. Okey, contoh ni ya, kita ada satu titik tetap iaitu titik A. Lokus adalah berbentuk bulatan di mana A ke lokus adalah jaraknya ialah jejari bagi bulatan tersebut. Okey, mari kita tengok contoh ya. Bagaimana kita nak bina lokus bagi titik P yang sentiasa berjarak 3 cm dari satu titik tetap. Okey, keyword di sini ialah berjarak sentiasa sama dari satu titik. Okey, jadi lokus dia adalah berbentuk bulatan. Okey, bagaimana kita nak bina? Kita tengok contoh ya. Baiklah. Okey, pertama kita tandakan dulu satu titik. Kita letakkan satu titik di tengah. Kita namakan dia ialah O. Okey, dengan kita menggunakan jangka lukis, kita bina satu bulatan yang berpusat di O. Okey. Ya, kita ambil jangka lukis. Buka jangka lukis kamu ni 3 cm ya. 3 cm. Okey, lepas tu letak di pusat bulatan yang kita dah tanda tadi. Dan kita binalah satu bulatan. Okey ya. So, bulatan ini adalah ya. Bulatan ini adalah lokus ya. Lokus P kita tandakan sebagai lokus P ya. Mudah saja kan? Okey, baiklah. Lepas tu kita akan tengok baru pula lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap. Okey, bagi lokus yang berjarak sama bagi dua titik tetap ialah pembahagi dua sama serenjang bagi garis lurus yang menyambungkan dua titik tetap itu. Okey, contoh ya yang ni. Okey, dia ada dua titik. Okey, lokus akan berada di tengah-tengah yang membahagi sama dua bagi garis serenjang. Okey, baik kita tengok contoh ya. Bina lokus titik P yang jarak sentiasa sama dari titik tetap N dan M. Okey ya. Kita tandakan dulu satu titik M, satu titik N. Okey, kita nak cari lokus di mana jaraknya sentiasa sama di antara dua titik. Okey, bila sama dua titik, kita tahu kita akan dapat lokus membahagi sama serenjang. Okey, jadi kita gunakan jangka lukis untuk membina dua garis serenjang tersebut ya. Okey, kita jangka lukis kita. Okey, kita letakkan di titik M. Buka jangka lukis kita ni. Okey, jangan lebih ataupun sebahagian ataupun separuh daripada garisan M dan N. Okey, apa yang kita perlu buat? Okey, kita gerakkan kita punya jangka lukis. Kita tandakan. Okey, satu di atas. Okey. Okey, jangan ubah jarak dia ya. Okey. Kita tanda pula ke atas. Ya. Okey, tanda di atas. Okey, dengan jarak yang sama. Okey. Kita lukis pula. Okey, ke bawah. Okey. Dan juga okey, kita lukis ke atas. Letak balik dekat titik N ya. Jarak tak? Jangan ubah jangka lukis kamu. Okey. Kalau dah ubah tu kena adjust balik.
Okey. Kena eja balik. Okey. Okey, bagus lukis. Okey, dapatkan persilangan dia. Okey, bila dah dapat persilangan, kita ambil pembaris. Kamu guna pembaris ya. Okey, kamu gariskan daripada atas sampai ke bawah. Okey, sampai kamu nampak persilangan ni tadi. Kamu gariskan dia. Okey, nampak tak? Okey, so garisan merah ini adalah locus ya. Yang merah ni adalah locus. Ini warna lain ya. Warna ni. Ini adalah locus. Okey, locus apa? Locus P. Boleh? Baiklah, kita tengok pula locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus. Okey, bagi locus yang berjarak tetap dari garis lurus, kita akan dapat sepasang garis lurus yang selari dengan garis lurus tersebut. Okey, contoh ya, kita ada satu garis lurus, yes. Jadi locus dia akan berada di satu di atas, satu di bawah, dengan jarak antara locus dengan garis lurus adalah sama. Baik, kita tengok contoh. Kamu boleh rujuk buku teks kamu, contoh 7 ya. Okey, rajah di sebelah menunjukkan garisan AB di mana okey, sini segi 4, 1 unit. Okey, apakah locus X yang berjaraknya sentiasa sama dari 3 unit dari garis? Kamu ya, garis ya, dari satu garis. Jadi 3 unit. Okey, kita ambil saja unit ni, kita kira 1 2 3 ke atas, 1 2 3 ke bawah. Ke bawah dia akan jadi dua garisan yang selari. Okey, yang berjarak 3 unit dari garis A, B. Yang ni kamu akan dapat. Yang line biru ni locus dia ya. Garisan AB dia locus satu di atas, satu di bawah, dua garis selari. Okey, kalau locus itu jarak sentiasa sama dari satu garis. Okey, bagi locus yang berjarak sama dari dua garis selari, okey, locus titik yang berjarak dua garis selari, kita akan dapati satu garis yang berada di titik tengah bagi pasangan garis lurus tersebut. Okey, kita tengok contoh ya. Kamu boleh rujuk buku teks kamu, contoh 8. Okey, rajah di sebelah menunjukkan segi 4, ABCD. Okey, yang di mana ini satu unit ya. Okey, huraikan lukisan bagi locus X yang berjarak sama dari garis AB dan DC. Ya, dua garis yang sama. Jadi kita boleh kira 1 2 3 4 5 6. Jadi titik tengah dia adalah di garisan yang ketiga. Jadi kita dapati locus dia adalah pada garis yang ketiga. Kita buat garis lurus yang selari daripada garisan AB dan DC. Okey ya. So, boleh ingat ya. Kalau dua garis jaraknya sama, kita akan dapat garisan yang di tengah-tengah itu adalah locusnya. Okey. So, locus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. Okey, kita tengok ya. Jika dua garis yang bersilang, kita akan dapati locus adalah pembahagi dua sama sudut bagi garis tersebut. Okey, kita ada dua jenis garis ya. Yang pertama A ni, kalau dia bersilang di sini ya, di sini. Okey, jadi locus dia akan berada di tengah. Tetapi kalau dia bentuk X, garisan ini kita akan dapat dua locus. Satu yang warna biru ni, satu di sini. Jaraknya mesti sama untuk membahagi dua sudut bagi garisan silang tadi. Okey. Baiklah, kita tengok contoh 9. Okey, bina locus X yang berjarak dua garis lurus PQ dan PN yang bersilang di P.
Okay, kita gunakan jangka lukis untuk mendapatkan lokus dia ya. Okay, kita gunakan jangka lukis untuk dapatkan di manakah lokus untuk garisan persilangan antara PQ yang jaraknya sama daripada PQ dan PN. Okay, ambil jangka lukis kamu, letakkan jangka lukis kamu di titik P. Okey, buat garisan. Okey, buka kamu punya jangka lukis ni jangan lebih daripada garisan PQ ataupun PN ya. Okey, kita buat tanda satu di garisan PQ. Okey, lepas tu jarak yang sama kita buat garisan di PN ya. Okey, selepas itu kita ambil jangka lukis kita buat pula garisan di tengah-tengah. Okey ya. Okay, kita pindahkan, letak pula di garisan yang PN yang baru kita bina tadi, kita silangkan. Okey, bila dah dapat ini, ambil pembaris. Okey ya, ambil pembaris, kamu sambungkan garisan daripada titik P ni melalui persilangan yang kita bina tadi. Okey, so garisan ini, garisan ini adalah lokus bagi X. Lokus X. Kita namakan dia lokus X. Dalam soalan ni kan dia kata lokus X. So inilah lokus X dia. Dia membahagi sama bagi garisan PQ dan PN. Okay, kita tengok pula contoh 10. Okay, rajah menunjukkan segi empat sama ABCD. Huraikan dan lukis lokus bagi Y yang bergerak. Jaraknya sentiasa sama dari AB dan AD. Okey, AB dan AD. Sebenarnya macam tadilah, cuma dia letak dalam kotak. So, prosesnya sama. Kamu binakan pembahagi ni. Kamu mula daripada titik A. Okay, binakan garisan ini dan dapatkan persilangan dia. Garisan AC ini adalah lokus Y. Ya. Jadi, dua garisan bersilang. Okay, lokus adalah pembahagi dua sama garisan tersebut. Okey, ini adalah kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi. Bagi lokus yang bertitik, jaraknya sama dari satu titik tetap, lokusnya adalah berbentuk bulatan. Bagi lokus yang berjarak sama dari dua titik, lokusnya adalah pembahagi sama serenjang. Okey, bagi lokus yang berjarak tetap dari garis lurus, satu garis lurus, kita akan dapat dua lokus yang selari dengan garis lurus itu, di mana jaraknya mesti sama ya, daripada garis lurus itu. Contoh kalau sini 2 cm, sini pun mesti 2 cm ya. Garisan ini mesti selari dengan garisan yang garis yang kita bina yang dibagi ya. Okey, bagi lokus yang berjarak, dua garis selari, maknanya kita ada dua garis selari, lokus dia akan berada di tengah-tengah, di mana jarak antara garis tadi ke lokus adalah sama. Okey, dan lokus yang terakhir, bila lokus itu adalah jaraknya sama dari dua garis lurus yang bersilang, kita akan dapati lokusnya adalah dua pembahagi dua sama sudut. Okey, itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Okey, sila buat latihan dalam buku teks muka surat 213, soalan 1, soalan 2, soalan 3 dan soalan 4. Okey, selamat belajar.